guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Ini dia program terkini ya, Ramadan bersama dengan Datuk Samsul ya, Setiausaha Kanan kepada Perdana Menteri kita. Dan juga program ini diadakan di kawasan Lembah Jaya, kawasan Adun ahli Dewan Undangan Negerinya adalah YB Said Ahmad ataupun lebih dikenali sebagai Ultimate. Jadi sahabat semua, mari kita dengar sedikit kongsian ataupun kenyataan ya daripada kedua-dua pemimpin ini, Ultimate dan juga Datuk Samsul. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton video ini. Muhammad Said Ahmad Ultimate untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormat saya dipersilakan. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam mandiri semua, apa khabar? Baik. Saya minta maaf kita lambat sikit. Saya di Bazar Ramadan saya bagi kurma. Alhamdulillah, terima kasih semua sebab datang. Hari ini kita ada beberapa rezeki yang kita nak kongsi dengan semua orang di Lembah Jaya. Bila saya cakap semua orang tu, saya maksudkan semua orang. Walaupun sekarang bulan Ramadan, tapi kita nak kongsi dengan semua orang. Jadi semua orang Lembah Jaya itu je. Kita semua masih lagi, apabila kita dalam Lembah Jaya, kita Lembah Jaya bersama. Kita berjaya bersama. Jadi saya harap apa yang kita kongsi hari ini dapat dimanfaatkan dan kita terus maju sebagai satu komuniti besar atau satu keluarga besar yang semua orang luar kenal sebagai Lembah Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum. Atas ucapan sebentar tadi, dan kali ini kita menantikan ucapan daripada Yang Berusaha Datuk Seri Syamsul Iskandar yang mana merupakan Setiausaha Politik Kanan kepada Yang Amat Perdana Menteri kita untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Terima kasih sudah Syarom selaku acara program pada petang ini. Sahabat saya saudara Wabi Said Ultimate, ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Lembah Jaya, adik Syafiq selaku ahli majlis zon 12 zon 12 di Majlis Perbandaran Ampang Jaya, dan saudara Ajwad, saya tak tahu apa jawatan ni, ya KBA, kita budak Ampang, dan seluruh pasukan kerja daripada pejabat adun, ahli majlis, pemimpin masyarakat, dan tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita mengatur syukur kepada Allah SWT kerana pada petang ini kita dapat bersama-sama dalam satu program yang sangat baik yang diusahakan oleh Yang Berhormat dan pasukan kerja beliau. Dan kita tahu Negeri Selangor yang dipimpin sejak 2008 oleh Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan, dan kemudiannya kali ini kita bergabung untuk membentuk kerajaan perpaduan di Negeri Selangor. Dan kawasan Ampang memang merupakan kawasan yang penting, yang sentiasa menjadi tumpuan oleh keadilan terutamanya, kerana kita diberikan amanah untuk menjaga rakyat di kawasan ini sejak tahun 2008 lagi, dan berterusan hingga sekarang. Dan tentulah program-program bersama rakyat ini diteruskan dari masa ke semasa. Yang paling penting tu ialah dalam kerajaan perpaduan sekarang ini, kita punya Perdana Menteri yang bersungguh-sungguh untuk memastikan agar negara ini dipimpin dengan baik. Bila saya sebut dipimpin dengan baik itu, dia ada 3 perkara penting. Yang pertama ialah soal tata kelola, soal kebersihan pimpinan sekarang ini. Berbanding dengan kerajaan-kerajaan sebelum ini, pimpinan sebelum ini, kita lihat ada kesungguhan di peringkat kepimpinan untuk memastikan agar negara ini dipimpin dengan cara yang baik, tidak ada rasuah dan penyelewengan. Itu pertama. Yang kedua, tumpuannya kepada rakyat untuk memastikan program-program yang baik untuk rakyat, memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Sebab salah satu daripada rukun Malaysia Madani ini adalah rukun kesejahteraan, memastikan rakyat itu sejahtera. Apakah ianya mudah? Ianya tidak mudah. Kerana ketika kita ambil alih pemerintahan ini, negara berdepan dengan pelbagai cabaran. Cabaran hutang, cabaran ekonomi yang baru nak pulih selepas daripada COVID. Tetapi sekarang ini yang paling penting adanya kestabilan dalam kepimpinan negara kita,
dan dengan kestabilan itu dapat menyusun program-program untuk rakyat dengan lebih baik lagi. Dan yang ketiga, tentunya baru-baru ini seluruh dunia sekarang ini memperkatakan tentang keberanian Perdana Menteri kita dalam membawa isu-isu yang mewakili hasrat dan kepentingan Malaysia ataupun rakyat, iaitu dalam kes ini, dalam kes Palestin. Kita tengok baru-baru ini semasa beliau melawat Jerman, Jerman ni nombor 3 kuasa besar dunia. Jadi kalau Perdana Menteri dia tu, Perdana Menteri nombor 3 paling hebat dalam dunia kan. Tapi di situ Perdana Menteri menyatakan dengan tegas menyanggah pendirian yang dibuat oleh Perdana Menteri ataupun Chancellor Jerman dalam isu Palestin. Tetapi apakah itu memberi kesan kepada kita? Tidak. Sebab 46 bilion ringgit dibawa balik oleh Perdana Menteri hasil daripada lawatan beliau di negara Jerman. Sebelum ini di Amerika Syarikat pun sama, Albanese. Waktu itu saya ikut sekali lah, Presiden Perdana Menteri Australia pun ambil pendekatan yang sama untuk memberikan tekanan kepada pemimpin Palestin dengan menyatakan teroris dan sebagainya. Tetapi Perdana Menteri kita menyatakan tidak, kerana kita punya hujah bahawa apa yang berlaku di Palestin sekarang ni pembantaian dan pembunuhan beramai-ramai. Terutamanya anak-anak kecil dan wanita yang bukan tentera pun kan, tetapi dibantai dengan teruk oleh tentera Israel, dan itu menyebabkan timbulnya konflik yang disebut sebagai konflik kemanusiaan. Dikala sekarang ni kita boleh bagi bantuan, boleh pergi bazar Ramadan, di sana kita tengok dalam televisyen hari-hari orang beratur beribu-ribu untuk dapat makanan. Sebab tu pada saya yang penting dalam negara kita ni adalah nak pastikan keharmonian, nak pastikan kita berada dalam keadaan yang aman, rakyatnya sejahtera, adanya elemen ihsan, rukun ihsan. Dalam Madani pun ada rukun ihsan, berkongsi rezeki, membantu antara satu sama lain. Selangor pun Darul Ihsan. Dan saya amat teruja hari ini sebab ada kawan-kawan yang bukan Islam juga. Mungkin mereka puasa petang ni kan, kita puasa dari pagi, dia mungkin petang ni dia puasa kan. Sebab apa ni kita nak buka puasa. Dan ini saudara satu keadaan yang sangat cantik dalam negara kita. Sebab negara kita ni sejak merdeka, sama ada suka ataupun tidak, kita berada dalam suatu realiti bahawa adanya pelbagai kaum. Sebab tu kalau tengok rukun negara, kalau tengok jata negara yang ada 2 ekor harimau jaga itu, pun tulis bersekutu bertambah mutu. Bersekutu ni kalau kita tengok kamus Dewan Bahasa dan Pustaka bermaksud bekerja bersama-sama, bertambah mutu kita. Itu realiti negara kita. Suka ataupun tidak, kita berada dalam keadaan yang rencap pelbagai. Jiran-jiran kita ada orang Melayu, ada orang Cina, ada orang India. Kalau Sabah dan Sarawak ada pelbagai kaum dan suku. Itu kekuatan bagi negara kita. Sebab itu kalau ada di kalangan yang cuba nak mainkan sentimen agama kaum ini, kita mesti tolak. Kerana kita tidak mahu keadaan yang huru-hara dalam negara kita. Kalau kita tengok negara-negara lain, ada yang negara diuji dengan peperangan, Ukraine misalnya, semalam di Moskow dibakar oleh kumpulan ISIS, kumpulan pengganas, yang hari ini Perdana Menteri keluar kenyataan menyatakan simpati kepada rakyat di Rusia. Ini kadang-kadang yang berlaku di negara-negara lain. Kita tidak mahu perkara itu berlaku dalam negara kita. Kita nak wujudkan secara aman. Sebab itu kalau ada kumpulan mereka-mereka yang cuba mainkan sentimen perkauman, agama dan sebagainya, kita mesti tolak. Bukan sebab politik semata-mata, tetapi sebab negara kita tidak membenarkan perkara ini berlaku. Kalau itu berlaku, kita akan berdepan dengan cabaran, kemungkinan perang saudara dan sebagainya. Dan tidak ada siapa yang untung. Semuanya rugi. Sebab itu dalam kita mengurus negara ini, alhamdulillah, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar, saya ingat tak ada lagi Perdana Menteri yang lalui perjalanan politik macam dia. Kalau ramai kawan-kawan saya di sini kenal beliau, sejak daripada 1998 lagi, berlaku pelbagai keadaan, jatuh bangun dan sebagainya, masuk penjara dan sebagainya. Sekarang ni beliau keluar menjadi seorang Perdana Menteri yang telah melalui pelbagai fasa kehidupan daripada bawah sampai ke atas. Dan sekarang ni beliau memimpin, diberikan amanah. Dan saya fikir sebagai seorang pemimpin yang melalui perjalanan politik yang cukup mencabar dan jatuh bangunnya, dia faham dan akui tentang apa yang berlaku di bawah. Sebab itu baru-baru ini dalam kes beras misalnya, ketidakcukupan beras putih tempatan kan, baru dalam mesyuarat dia nyatakan dengan tegas perkara ini tidak boleh berlarutan. Alhamdulillah tahu pula boleh pula turun 2-3 ringgit untuk beras import,
dan kemudian tiba-tiba ada pula 150,000 metrik tan belum diproses lagi. Jadi ini perkara-perkara yang perlukan penegasan oleh Perdana Menteri. Dan adakah kita boleh selesai semua dalam masa 2 tahun ni? Setakat dulu belum lagi. Ada lagi di bawah-bawah ni isu-isu berkaitan dengan harga barang dan sebagainya yang perlu diselesaikan dan perlu ditangani oleh kerajaan. Dari segi ekonomi, dari segi pelaburan, tahun lepas kita mencatat yang paling tinggi dalam sejarah. Maknanya orang nak melabur dalam negara kita. Mereka yang buat microchip ni untuk komputer dan sebagainya, semuanya nak jadikan Malaysia ni hub. Baru ni lawatan di Jerman, Chancellor Jerman kata Jerman akan buka dan jadikan Malaysia ni hub, maknanya pusat buat microchip ni untuk rantau Asia Pasifik ni. Jadi bayangkan berapa banyak pelaburan duit akan masuk, dan yang dapat untungnya adalah rakyat, terutamanya anak-anak kita dan sebagainya, dari segi peluang pekerjaan dan segi pusingan ekonomi akan membantu kita di Malaysia ini. Jadi ini petanda-petanda yang sangat baik. Dan saya lihat Perdana Menteri bersungguh-sungguh bekerja, gerak sana kemari. Hari ini petang ni pun beliau berada di Pahang, program bersama rakyat di Pahang. Besok di Tambun, di Perak dan sebagainya. Ada banyak tempat dalam negara yang beliau pergi untuk menyampaikan mesej. Kebimbangan beliau apa? Yang selalu beliau sebut, beliau tak mahu bahawa kita ni ada kumpulan, ada usaha untuk menyemai benih kebencian di kalangan kaum dalam negara kita. Itu yang beliau bimbang. Sebab itu benda senang. Senang nak mainkan api perkauman ni, cukup senang. Walau kita, kalau zaman saya kecil-kecil dulu, kita senang-senang jiran-jiran Cina, India dan sebagainya. Saya pun pergi sekolah berbagai kaum. Dan yang ini kita mesti semai budaya dengan baik dalam masyarakat. Apakah ini selain dengan Islam? Yes. Sebab tu Al-Quran, Allah SWT sebut, oleh kerana kita bulan Ramadan Al-Mubarak ini, Allah SWT sebut dalam Al-Quran jelas. Dia sebut ya ayuhan nas, wahai manusia. Dia dalam Al-Quran ni, bagi kawan-kawan saya yang Muslim, bila Allah memberikan peringatan itu atau memberikan penegasan, ada ketikanya dia pakai ya ayuhan nas, wahai manusia, untuk semua sekali. Ada ketikanya dia pakai ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kan? Dalam konteks ini Allah sebut ya ayuhan nas, wahai manusia, semua sekali. Inna khalaqnakum min zakarin wal untha. Kami jadikan kamu. Kami sesungguhnya kami khalaqnakum, jadikan kamu min zakarin, daripada lelaki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'il. Kami jadikan jadikan kamu syu'uban wa qaba'il, kumpulan-kumpulan, kabilah-kabilah, kaum pelbagai dan sebagainya. Tujuannya apa? Lita'arafu. Ini Allah sebut dalam Al-Quran dengan jelas, lita'arafu, untuk berkenal-kenalan. Jadi untuk berkenal-kenalan maksudnya bukanlah sekadar kita kenal nama dia, bukan sekadar kita kenal keluarga dia, tapi kita tahu sensitiviti dia, kita tahu permasalahan dia. Kerana Allah sebut inna akramakum innallaha yatqakum. Orang yang paling mulia di sisiku adalah orang yang paling bertakwa. Tak kiralah dia kaum apa, bangsa. Ini penegasan yang mana yang cuba kita bawa oleh kerajaan perpaduan, kerajaan Malaysia Madani di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar ini. Jelas inilah haluannya. Dan sama-samalah kita rancangkan bulan Ramadan ini akhirnya untuk menggalakkan lagi untuk kita berbuat kebaikan. Sebab dalam Al-Quran sebut fastabiqul khairat, berlumba-lumba buat kebaikan. Yang tak ada duit, dia sumbang dari segi tenaga. Yang ada kepakaran masing-masing, sumbang untuk kebaikan masyarakat. Kita ada wakil rakyat yang orang kata bukan kaleng-kaleng lah, seorang yang tersohor, yang turun padang dan sebagainya. Dia bukan sekadar dia boleh jadi wakil rakyat, macam-macam dia boleh buat. Dia buat lagu pun macam-macam, kan? Jadi kita bagi sokongan kepada beliau dalam bentuk menyebarkan kebaikan. Ada isu, ada masalah, sampaikan kepada pasukan kerja dia. Kerana kita tak boleh buat seorang. Kadang-kadang beliau datang juga jumpa saya, tolong bantu. Saya pun tolong. Hari ini walaupun semalam saya 3 pagi pun balik untuk pengetahuan saya daripada Bagan Datuk. Kan? By road malam. Ngam-ngam nak sampai sini 2 jam lagi nak sahur. Kan? Tadi pada mesyuarat sebagainya, saya minta maaf tak sempat nak join bazar sebab ada mesyuarat dengan ketua-ketua intelijen kita sebab pelbagai isu. Jadi saya kalau boleh tadi tak nak datang, tapi tengok dengar Wabi Ultimate datang, saya tak sampai hati, saya datang juga. Walaupun paksa bawa seorang ini, kan? Jalan pun jam, tahu petang-petang tahu lah kan. Tapi kerana saya fikir ini momennya untuk saya jelaskan kepada rakyat seramai mungkin supaya kita faham dalam kepala kita. Kita boleh berbeza pandangan politik, tetapi jangan kita semai budaya kebencian
dalam masyarakat. Kembanglah sepenuh Ramadan ni perasaan kasih sayang, hormat menghormati, ada tolak ansur. Dalam bahasa Melayu dipanggil tolak ansur. Ada tolak, ada ansur. Bukan tolak je, bukan ansur je, tak boleh. Ada tolak, ada ansur. Ada toleransi dalam masyarakat. Yang ini yang nak kita sama-sama bawa agenda membangun Malaysia Madani ini ke arah suatu masyarakat negara yang sejahtera. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada kawan-kawan yang mengundang saya. Sama-sama kita habiskan lagi 15-16 hari Ramadan ni untuk memperbanyakkan lagi amal kita. Mudah-mudahan kita akan tergolong dalam kumpulan yang disebut dalam Al-Quran la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia ucapan daripada Datuk Saiful, bukan Saiful, Datuk Samsul, Setiausaha Politik Kanan kepada Perdana Menteri kita. Beliau turut juga menegaskan pendirian Perdana Menteri kita, ya, seperti mana kenyataan ucapan Perdana Menteri semasa berada dalam lawatan di negara Jerman. Begitu lantang, ya, memberi kata putus, ya, komitmen negara kita berkaitan dengan isu rakyat di Palestin. Dan banyak yang terkesan sebenarnya sahabat semua dengan ucapan itu, ya. Berbagai negara, artis, orang-orang yang terlibat dalam apapun sektor, ya, menganggap bahwa apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri itu adalah satu yang tidak dapat, ya, dipandang sebelah mata. Itulah kehebatan Perdana Menteri kita yang begitu tegas bersuara di persada antara bangsa. Dan kita ucapkan juga untuk program Ramadan di Lembah Jaya ini, ya, bersama dengan YB Ultimate dapat memberikan kelegaan, memberikan bantuan, ya, khususnya kepada rakyat di Lembah Jaya. Jadi terima kasih sahabat semua. Sekiranya anda memberikan sebarang komen pandangan, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tebuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Oren Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.